Hari ini kita dalam rancangan baca dengan nama Tuhan, dan kita akan datangkan seorang tokoh bagi membicarakan sebuah buku yang berjudul Al-Muwafaqat. Dan tokoh yang akan bersama kita adalah Ustaz Ahmad Fawaz Fadlino, seorang tokoh yang tidak asing lagi di tanah air kita. Dan insyaAllah bagi memulakan perbincangan ini, saya sudi bertanya dengan Ustaz ya. Sila. Berkenaan dengan kitab yang kita nak kemukakan ini. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit tentang latar belakang penulisnya sendiri, tokoh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan saya kitab yang bertajuk Al-Muwafaqat fi Usul Syariah oleh Al-Imam Abi Ishaq Ash-Shatibi, yang merupakan tokoh ulama Malikiyah yang mencapai tahap mujtahid ataupun ijtihad yang besar, sehingga beliau telah mengasaskan ilmu maqasid yang telah disebut oleh ulama-ulama sebelum beliau, tapi dia menulis dalam bentuk ilmu yang mustaqil, yang maksud ilmu yang asing daripada kita katakan ilmu usul yang dibincangkan, digunakan oleh Juwaini, Ghazali, Ajaz Abdul Salam dan sebagainya. Jadi buku ini dia menggambarkan kepada satu ilmu yang penting didalami oleh ahli syariah, iaitu ilmu maqasid, yang membicarakan tentang matlamat syariah. Maknanya hukum hakam itu tidak kosong daripada hikmah dan maqasid, yang kadang-kadang kita alpa terhadap ilmu ini menyebabkan tidak ada hikmah pada hukum yang difatwakan ataupun yang dikaji. Jadi buku ini dikarang oleh ulama yang besar, dan dia telah menghadam, kata Syekh Qaradawi, ilmu sampai ke peringkat penghujungnya ataupun kesudahannya, sehingga dia boleh membicarakan satu ilmu yang kita katakan luar biasa. Dalam kitab ini ada 4 juzuk, tapi juzuk yang kedua itu dia fokus terhadap maqasid. Jadi ia merupakan silibus kami di Al-Azhar dulu dan juga di Darul Ifta. Jadi buku ni di peringkat universiti diajar kerana apa? Dia memberi satu fikrah maqasidi, supaya kita ini sentiasa bila kita melakukan kajian ataupun fatwa, di sana ada maqasid. Jadi buku ini sangat penting bagi setiap daris pelajar dan juga ahlul ilmi, dipelajari dan dikaji kerana dia merupakan asas, dan kita boleh kembangkan lagi seperti yang dikembangkan oleh Syekh Raisuni, Syekh Bayyah, perkara-perkara yang diasaskan oleh Imam Syatibi, dan kita boleh kembangkan lagi. Jadi bagi mereka yang nak mendalami buku ataupun maqasid, kalau tak baca Muwafaqat susah, kerana dia merupakan kitab asas yang diasaskan oleh Imam Syatibi dalam bentuk penulisan khas. Bukan tak ada, sebenarnya ada, tapi dibukukan. Jadi buku ini sangat penting bagi setiap ahli syariah. Baik. Dan mungkin Ustaz boleh cerita sikit mungkin tokoh-tokoh yang mempengaruhi Al-Imam Syatibi itu sendiri, dan tahun mungkin range kelahiran beliau, berapa hijrah dan sebagainya, dan guru-guru beliau dan suasana mungkin zaman itu dan sebagainya. Itu saya sekarang ni saya tak nak berapa nak fokus. Cuma saya berdasarkan buku ini banyak terpengaruh dengan Al-Imam Juwaini dan Al-Ghazali. Banyak dia menyebut Al-Ghazali, kemudian kepada Imam Al-Juwaini, kerana mereka adalah bapa-bapa tokoh maqasid. Jadi kalau kita baca kita katakan kitab Muwafaqat ni, kita akan dapati bahawa banyak penutilan diambil daripada kitab-kitab mereka seperti Al-Mustasfa. Kerana ilmu ni dia bersambung. Bukan makna dia Imam Syatibi ni lari daripada manhaj salaf. Bahkan dia menyebut nama Al-Ghazali dalam kitab ini, dan kita boleh faham dalam kitab ini dia merujuk kitab-kitab yang lain yang menjadikan buku ini sangat kuat, kerana dia memiliki keterikatan dengan orang-orang terdahulu. Jadi ini yang kita katakan Imam Syatibi bukanlah orang yang pertama membicarakan maqasid, tapi orang yang pertama membicarakan dalam bentuk buku yang khas. Jadi antara pengaruh yang kita boleh banyak baca dalam 4 juzuk ini, di antara perkara-perkara yang melibatkan tentang istilah-istilah usul yang dikembangkan oleh beliau, seperti kaedah al-afu. Ulama usul dulu dibincang dalam rangka 5 hukum syar'i, tapi Imam Syatibi dia bincang satu lagi, iaitu dia panggil al-ma'fu an. Maknanya dia bukan wajib, haram, makruh, tapi hukum tu ma'fu an. Seperti darah. Darah ini dia bukan haram, dia bukan ataupun dia bukan tidak harus, Dia dimaafkan. Jadi ini satu istilah yang dikemukakan oleh Syatibi.
Walaupun dulu ada fikrah tapi tak diistilahkan. Begitu juga istilah-istilah seperti wajib bil juz'i, sunnatun bil juz'i, wajibun bil kulli. Itu istilah-istilah yang begitu hebat yang dikemukakan oleh Imam Syatibi rahimahullah. Tapi untuk nak bicarakan secara detail tu, sekarang ni saya dah lupa secara detail. Apa mungkin Ustaz boleh tambah sikit lagi berkenaan dengan bagaimanakah perkenalan dengan buku ini? Mungkin ada pengalaman manis yang perkenalkan dan seterusnya, pesan kepada diri Ustaz sendiri. Dan terus kepada soalan yang terakhir, iaitu apakah syur Ustaz terhadap buku ini kepada para peminat adapun tullabul ilm di luar sana? Buku ni saya kenal bila saya form 6. Ada seorang ulama di Perlis, nama dia Ustaz. Kami panggil partner pada dia. Saya tak ingat nama penuh, tapi dia pakar usul fiqh dan dia dapat master usul fiqh di Al-Azhar. Jadi dia kata kalau kita nak faham syariah kena baca buku Muwafaqat. Masa tu saya lower 6. Jadi buku Muwafaqat lah, mungkin mudah kot. Jadi bila saya sampai di Mesir, buku yang pertama yang saya beli, hari kedua saya sampai di Mesir adalah kitab Muwafaqat. Mana dia jarak dalam tempoh setahun saja beza. Saya kenal buku tu, saya cuba baca di library Insaniah tapi tak faham lah. Dia kan mudah pun payah. Kemudian bila saya beli antara buku pertama saya beli di Mesir dan buku Muwafaqat sejak saya berumur 19 tahun. Saya semua baca tapi tak berapa nak faham juga. Cuma yalah, tapi boleh baca lah. Baca, orang kata begitulah. Tetapi bila saya dah belajar asas usul fiqh dan sebagainya, sampai ke peringkat master, kita terpaksa menghafal beberapa helai ataupun lebih kurang 15 helai perbincangan maqasid. Jadi kita hampir saya rasa bergelumang dengan Muwafaqat ini secara serius pada tahun 2004 sampai sekarang. Subhanallah. Maknanya lebih kurang 11 tahun. 11 tahun, dan setiap bacaan kita ada benda baru. Seperti kata ulama, setiap kali dia baca kitab Risalah Imam Syafi'i, ada saja benda baru. Mana kita tak boleh tinggal kita ni, walaupun kita kata aku dah baca dah setahun, tak, buku ni seharusnya wajib dibaca sepanjang kehidupan kita, kerana dia memberi kita idea ijtihadi dan idea fatwa yang begitu unik. Walaupun kitab ini mungkin kita tidak bersetuju dalam beberapa pandangan, tetapi secara umumnya dia adalah kitab yang melahirkan faqih yang mempunyai kelebihan yang tersedia. Kira itu sudah cukup sebagai mukadimah pada kitab dan melahirkan hasil tahun tullabul ilm di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.